Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum dan hai, bersama aku lagi Kimi dalam channel Hakimi TV. Hari ni aku pakai baju dengan Naruto. Okey, topi agak suki. Tahu nak cerita apa? Tentu kita nak cerita pasal Naruto. Sebelum aku start aku punya video hari ni, aku nak minta maaf dulu sebab aku dah lama tak upload konten. Bukan apa aku tak upload, bukan sebab malas apa ni. Ini problem. Aku nak kena beli, nak kena order dulu mic baru, nak tunggu barang sampai. Jadi aku rehat dulu, cari-cari konten baru. Baru hari ni aku buat. Ya, aku minta maaf ya. Tapi tak apa. Tu semua benda lama. Orang kata barang yang lama jangan dikenang. Hari ni, di saat ini, di waktu ini dan di saat anda menonton video ini, aku nak start membahas sebuah tajuk. Aku nak mengupas satu tajuk, iaitu tentang dojutsu ataupun lebih dikenali sebagai, kalau bahasa kita, teknik mata yang digunakan dalam cerita Naruto. Yang mana baru sampai tu, yang baru jumpa channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng. Bukan apa, untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video aku yang akan datang. Okay, nice bedah. Macam biasa, sebelum aku start aku punya video ni, apa kata kita layan intro. Layan intro. Hai, intro tak timbul. Datte bayo. Kita layan intro dulu. Dojutsu ni seperti yang kita tahu, dia ada macam-macam kelebihan dia, kuasa-kuasa, ability dia, semua hebat-hebat. Yang dojutsu yang aku akan bahas hari ni adalah Byakugan, Sharingan, Mangekyo Sharingan dan juga Rinnegan. Kita start dengan first Byakugan. Byakugan ni mata yang diwarisi oleh klan Hyuga, iaitu seperti yang kita tahu daripada klan Hyuga yang kita kenal watak dia seperti Neji, Hinata dan ahli-ahli keluarga Hyuga yang lain. Byakugan ni dia dapat memberikan seseorang pengguna tu, macam contoh Hinata, dia boleh tengok pandangan yang lebih dalam. Macam dia boleh tengok tembus badan orang, tembus rumah. Kalau tempat jauh pun dia boleh tengok apa yang ada balik di sebalik hutan tu. Dia juga boleh tengok 360 darjah, kiranya macam walaupun dia tak pandang belakang, tapi dia tahu apa yang ada kat belakang tu. Ability yang lain bagi Byakugan, dia juga boleh, kita dapat tahu seberapa besar cakra yang ada dalam badan target tu. Kira kita macam, kita tengok, kita dah dapat tahu punca cakra yang ada kat tubuh target tu besar mana, banyak mana. Sebab tu bila kita tengok ada kadang tu Neji dia terkejut, dia tengok badan Naruto dia terkejut sebab ada cakra, sumber cakra yang sangat besar dalam badan Naruto, tapi dia macam dia senyap. Itu adalah salah satu kelebihan Byakugan. Bagi kita nak mudah untuk cam budak-budak daripada klan Hyuga ni, pengguna-pengguna Byakugan, kita boleh tengok daripada mata dia, yang mana mata pengguna Byakugan akan menjadi warna putih terus. Dia warna putih, tapi bila dia aktifkan Byakugan tu, kita akan nampak urat-urat keluar dekat tepi ni. Tepi bahagian mata ni, itu adalah klan Hyuga yang sedang menggunakan Byakugan. Tapi lain cerita pula dengan Himawari. Himawari ni dia boleh mengaktifkan Byakugan. Mata dia biasa, dia mata biru macam biasa, tapi dia boleh mengaktifkan Byakugan. Nak tahu sebab apa dia boleh aktifkan Byakugan walaupun mata dia biasa? Sebab dia ni kira macam generasi lain, sebab darah dia berketurunan campuran, iaitu daripada Naruto dan juga Hinata. Ya, dia tak asli Hyuga tu, dia campuran. Dojutsu yang kedua aku nak bagi tahu kat sini, siapa yang tak kenal dengan teknik mata ni, iaitu Sharingan yang dipopularkan oleh klan Uchiha. Sharingan ni orang boleh kata famous lah. Mana-mana kita tanya pun, yang minat Naruto mesti kenal dengan mata Sharingan. Mata ni kita boleh tengok dekat macam Sasuke, Itachi, Madara, Obito, Shisui,
Aku malas nak list banyak-banyak lah. Sebab takut jadi sejam pula video aku. Kita pendekkan sikit. Kita bagi tahu yang watak-watak yang boleh kata kerap-kerap muncul dalam anime Naruto. Tapi Sharingan ni disebabkan kelebihan dia macam pengguna Sharingan ni dapat guna kuasa yang lebih. Dia ada advantage apabila guna Sharingan ni. Dia mudah dicuri. Sebab tu kalau kita tengok macam dekat Danzo dia ada banyak mata Sharingan dekat tangan, dekat mata belah kiri dia kot, tak silap. Sebab tu kita walaupun dia bukan daripada klan Uchiha tapi dia ada mata Sharingan. Tu disebabkan oleh dia mencuri mata Sharingan tu daripada Uchiha Shisui. Yang lain tu aku tak pasti, aku tak ingat. Yang kalau kita tengok dekat tangan kiri dia ada banyak Sharingan. Tu semua hasil daripada curi. Ada juga Sharingan ni jenis yang dapat hadiah daripada klan Uchiha, seperti yang kita tengok mata Kakashi, yang mana sebelah daripada mata Kakashi adalah mata daripada Uchiha Obito. Tu dia bagi dekat Kakashi sebab dia bagi hadiah kat Kakashi. Waktu tu Kakashi baru masuk Jonin di desa Konoha. Mata Sharingan ni kalau kita tengok dia boleh buat ability seperti Genjutsu, yang mana kalau kita tengok Genjutsu terkuat adalah Uchiha Itachi. Dia boleh memerangkapkan seseorang target tu dalam ilusi yang dia buat. Macam ilusi tu kan bagi trauma kepada target tu sampai target tu dah tak boleh buat apa-apa. Itu adalah Genjutsu, terperangkap dalam ilusi. Hebat-hebat Sharingan ni nak dapat bagi Uchiha yang nak mendapatkan mata Sharingan ni, dia ada dua proses. Satu, daripada mengalami trauma yang sangat dahsyat lah. Lagi satu, untuk mendapatkan mata Sharingan ni, dia kena daripada hasil latihan yang cukup hebat. Latihan yang cukup payah. Macam mana Sasuke sebenarnya dia dapat mata Sharingan ni sewaktu dia mengalami trauma yang diakibatkan oleh abang dia sendiri, iaitu Uchiha Itachi, sewaktu pembantaian klan Uchiha. Dia dapat time tu, tapi disebabkan dia nak kuatkan lagi mata Sharingan tu, dia berlatih sangat. Dia berlatih memang hard punya training. Tu aku dah cerita pasal mata Sharingan. Kali ni aku nak ubah kepada Mangekyo Sharingan, iaitu tahap kedua daripada mata Sharingan. Mangekyo Sharingan ni pula cara nak bangkitkan dia berbeza dengan untuk membangkitkan Sharingan. Untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan, pengguna tu perlu mengalami saat di mana tengok kematian daripada seseorang yang dia sayang, seperti Madara yang dia bangkitkan Mangekyo Sharingan sewaktu adik dia mati. Uchiha Itachi yang membangkitkan Mangekyo Sharingan sewaktu dia membunuh ahli klan dia membunuh ibu bapa dia. Dia mengalami trauma-trauma macam tu. Dan Sasuke Mangekyo Sharingan dia bukan bangkit daripada kematian seseorang, melainkan dia dapat Mangekyo Sharingan tu daripada mata abang dia sendiri, Uchiha Itachi. Dia mengambil mata tu lepasnya Uchiha Itachi mati. Ability untuk Mangekyo Sharingan ni dia up sikit daripada Sharingan. Pengguna tu boleh mengeluarkan Amaterasu, iaitu api hitam yang takkan padam orang kata. Lagi satu, dia boleh juga buat Susanoo, pertahanan yang hebat daripada semua klan Uchiha. Lagi satu teknik yang kita dapat bila kita dapat Mangekyo Sharingan ni, seperti kita tengok Obito. Nama teknik yang dia ada tu adalah Kamui, yang mana dia dapat menghilangkan diri dia sendiri. Dia transfer diri dia ke dimensi lain. Sebab tu kita tengok waktu Uchiha Obito lawan dengan Naruto dekat satu tempat tu, waktu Naruto dengan kawan-kawan dia tu nak melancarkan serangan kepada Obito, tangan Naruto tu seolah-olah tembus, kiranya tak kena ke badan Obito tu, disebabkan kawasan yang Naruto serang tu dia telah dimasukkan ke dimensi lain. Dia transfer bahagian tu ke dimensi lain, sebab tu dia macam tembus. Kakashi pun kita tengok dia boleh buat Kamui, sebab mata dia tu dipinjamkan oleh Uchiha Obito. Hebatnya Mangekyo Sharingan ni ada kelemahan dia walaupun sikit, iaitu kalau kita dapat tengok bila Sasuke dah buat Amaterasu, mata dia kalau kita perasan ada keluar darah. Tu disebabkan Mangekyo Sharingan ni dia kena gunakan energi yang besar yang sampai boleh merosakkan penglihatan seorang pengguna tu. Dan bila mana mata seorang tu rosak akibat Mangekyo Sharingan, dia perlu mencari mata-mata Sharingan yang lain untuk ditransferkan ke dalam
mata dah sendiri. Dah habis bab Mangekyou Sharingan, kita beralih kepada Rinnegan. Rinnegan ni cara nak dapat dia susah sikit daripada Mangekyou Sharingan dan juga Byakugan. Byakugan kita tolak tepi sebab tu clan Hyuga punya. Untuk membangkitkan atau untuk mendapatkan mata Rinnegan ni, pengguna tu perlu mendapatkan cakra daripada Sage of Six Paths, iaitu Hagoromo Otsutsuki. Bila dia dah dapat mata Rinnegan ni, pengguna tu akan dapat satu kekuatan yang luar biasa, iaitu kalau kita panggil, dia akan dapat kekuatan dewa. Dia akan dapat kekuatan tu. Kiranya memang hebat Rinnegan ni. Apa yang menyebabkan aku kata Rinnegan ni lagi hebat pada mata-mata lain? Tu disebabkan Rinnegan ni teknik-teknik dia boleh kata next level, orang kata next level. Sebab teknik-teknik yang digunakan oleh pengguna-pengguna Rinnegan yang macam kita dapat tengok dalam perang dunia Shinobi keempat, yang mana Madara dapat membuat lagi satu klon. Dia panggil klon tu Limbo Shadow. Klon ni dia tak nampak dengan mata kasar, kerana dia halimunan. Sebab tu bila kita tengok Sasuke dengan Naruto ni combo untuk lawan dengan Madara, tiba-tiba tanpa sedar ada satu serangan dilancarkan dan kena pada Naruto. Tu adalah salah satu Limbo Shadow daripada Madara. Senang cakap, Limbo Shadow ni adalah bayangan halimunan. Untuk teknik Rinnegan yang kedua yang kita dapat tengok, iaitu sebab tu Uchiha Sasuke dia boleh melintasi ke dimensi lain dengan menggunakan Rinnegan. Macam kita tengok, dia buat satu macam lubang hitam, iaitu apabila dia masuk ke dalam lubang hitam itu, dia dapat pergi ke dimensi lain yang mana tak ada orang duduk situ. Adalah salah satu kekuatan Rinnegan. Contoh yang terakhir kat sini aku nak tunjuk, waktu Pain datang untuk menyerang Konoha untuk mencari Uzumaki Naruto, dia telah bawa 6 orang yang rambut oren kita tengok tu kan. Tu adalah salah satu ability yang ada pada Rinnegan, iaitu dia dapat kawal 6 orang tu secara serentak dengan menggunakan kiranya cakra. Dia bagi cakra daripada diri dia salurkan kepada ke-6 orang tu. 6 orang tu bukanlah makhluk hidup, tapi semua tu dah mati. Dia kontrol mayat lah semua tu. Okey, kalau nak dengar mungkin aku akan buat next video. Sebab pasal mata ni pun aku rasa ada lagi sebenarnya kira cerita pasal mata ataupun dojutsu yang ada dalam anime Naruto ni. Tambah-tambah waktu anime Boruto, macam kita tengok ada Shogun yang mana dekat mata Naruto kita boleh tengok. Tu semua aku belum bahas. Mungkin aku akan buat part 2 untuk membahas tentang mata-mata, teknik mata untuk jutsu ni di next content mungkin, ataupun lagi 2-3 konten lepas tu mungkin. Stay tune. Okey, aku rasa tu saja penjelasan aku pada video kali ni. Aku harap hampa puas, hampa layan dengan video aku pada hari ni. Macam aku cakap tadi, selebihnya mungkin aku akan bahas untuk next video. Jadi jangan ke mana-mana, jangan berlari, jangan berjalan, duduk depan phone, tunggu video daripada aku. Ya, bukan apa aku nak bahas untuk video ni, tapi bila fikir-fikir kali takut jadi panjang. Bila panjang ni takut pula penonton macam bosan nak tengok, baik kita kerat-kerat bagi pendek. Jadi kita boleh untuk buat 2 video. Okey, akhir kata daripada aku harap hangpa semua dapat support aku untuk cukupkan 1000 subscriber mungkin dalam tahun ni. Aku harap sangat-sangat aku dapat cukupkan 1000 subscriber. Tu impian aku. 1000 subscriber ni mudah dengan kita berdoa kepada Allah. Okay, Allah bantu kita untuk dapat, Allah akan makbulkan doa kita. Begitu juga dengan adanya penonton-penonton yang membantu, aku mungkin akan mendapatkan 1000 subscriber tu tahun ni. Kalau tak ada tahun ni pun awal tahun depan aku target. Tapi harap akan dapat lah, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Stay safe, stay home. Salam bye-bye daripada aku, Kimi. Ya. See you next video.